Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, korang masih ingat tak Imbelis Silver? Imbelis hybrid yang saya breed beberapa bulan yang lalu, lebih kurang 3 bulan lebih, maksud 4 bulan dah kot. Dan saya pun dah mula jual dah ikan-ikan jenis ni. So siapa-siapa yang berminat nak dapatkan, boleh dapatkan. Masih banyak lagi Imbelis Silver yang available untuk saya jual. Tapi sebenarnya saya bukanlah nak cerita pasal jual ikan ke, ataupun mengenai spawn-spawn yang hari tu ke, tak. So untuk video pada kali ni saya nak ceritakan dekat korang, dia sebenarnya berkait juga dengan Imbelis Silver tu, iaitu apakah perbezaan manusia dengan ikan laga punya breeding, punya perkahwinan. So kita tahu ikan, kita tahu manusia ni, kita punya proses mengawan. Kalau macam haiwan mengawan lah. Kalau manusia kita panggil bersetubuh. Dia berbeza lah kan cara dia kan. Kita manusia tak buat buih macam ikan laga. Kita adalah dia lebih spesifik lah. Saya tak boleh sebut pasal viewer ada yang berusia bawah 18 tahun. So nanti korang faham lah ya adik-adik. Caranya memanglah dah confirm lah berbeza kan. Ikan laga kan ikan. Tapi sebenarnya guys, ada lagi yang berbeza selain daripada cara mengawan, iaitu dengan siapa kita mengawan. Dengan siapa kita kahwin lah. So contoh kalau macam ikan laga, berbeza dengan kita manusia, lagi-lagi kita ni beragama Islam. So kalau ikan laga, dia ada satu konsep kita panggil sebagai inbreeding. Inbreeding, maksudnya dia berkahwin dengan yang sedarah dengan dia. Maksudnya dia kahwin dengan adik-beradik dia. Dan boleh juga ikan laga ni kahwin dengan mak dia. Contoh kita breed dapat anak jantan, kita kahwinkan dengan mak dia. Inbreeding ni adalah something yang sebenarnya ada baik dan ada buruknya lah. So untuk menguatkan genetik, kebiasaannya kita ikan akan di-inbreedkan, dia akan kahwinkan dengan sedarah. Adik-beradik lah kebiasaannya. Tapi mengikut pengalaman breeder-breeder di luar sana, inbreed yang terlalu banyak, contoh bila kita breed, contohlah ni kita ambil induk A, kita ambil induk B. Okay, contohlah korang beli ikan dekat Kedah ni, jantan, betina korang beli dekat breeder Selangor contoh, korang kahwinkan. So anak-anak dia akan dikategorikan sebagai F1. F tu apa? Okay, kalau ikut subjek biologi, F1 tu maksudnya phenotype 1. Dia ada phenotype, dia ada genotype. So phenotype lah, biasa orang tulis F1. So bila F1 ni dia kahwin antara diorang adik-beradik, akan jadi F2. Kahwin adik-beradik lagi jadi F3. Dia macam tu. Tapi bila F3 tu kita kahwin dengan orang luar, contoh jantan F3, betina luar, dia akan jadi F1 yang baru. So ada yang berpendapat untuk ikan laga ni saya banyak belajar biologi ni, bukan setakat ikan laga lah, tapi pasal pokok lah, kebiasaannya pokok. Pasal saya belajar pertanian. Okay, so kalau macam ikan laga ni, mengikut pengalaman breeder-breeder, bila kita terlalu banyak inbreed, dia boleh merosakkan juga genetik. Tapi tak tentulah, sebab lain ikan dia berbeza genetik. Mungkin ada ikan yang bila kita inbreed dia akan semakin bagus, tapi kebiasaannya dia akan rosak. Okay, sebagai contoh pengalaman saya sendiri, saya pernah buat inbreed ikan yang agak banyak. Dan bila sampai F4, F5 macam tu, saya dapati ikan-ikan tu boleh kata hampir semua short body. Badan dia diorang pendek-pendek, tak macam dulu. Tak macam masa F2, F1 dulu. Dia jadi macam, kenapa makin semua body short ni, body pendek ni kan? So mungkinlah itu antara kesan-kesan bila terlalu kerap inbreeding, kahwin adik-beradik. So bila kita sebut kahwin adik-beradik ni sangat berbeza dengan manusia, yang kita memang tak boleh kahwin adik-beradik, kita tak boleh kahwin dengan mak. Orang kata apa, sumbang mahram. So itulah perbezaannya manusia dan juga ikan. Dan dari segi genetiknya pun ada penjelasannya lah. Jadi insya-Allah kalau korang nak belajar lebih mendalam mengenai inbreeding, mengenai phenotype, genotype, apa itu Punnett square, apa itu macam-macam lah bila kita borak pasal genetic inheritance ni, sebenarnya boleh juga saya nak share. So kalau korang minat nak tahu lebih mendalam mengenai genetic inheritance,
secara general bukan ikan laga punya saja, dia general. Dia general, maksudnya apa yang saya sebut tu mengenai genetic inheritance tu tak semestinya betul pada real life. Dia ada banyak lagi external faktor-faktor luar. Faktor genetik ikan tu sendiri, faktor persekitaran. So kalau korang nak saya buat konten mengenai genetic inheritance, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kita akan buat lukis-lukis dan sebagainya, lebih jelas lah mengenai genetic inheritance. Okay, so kalau korang nak, korang boleh komen dekat bawah insyaAllah. Kalau macam tu saya kena buka balik buku biologi saya, kita kena study sikit supaya boleh saya sharekan dekat korang. Okay guys, so banyak sangat saya cakap ni. Untuk video kali ni, jom saya nak tunjukkan dekat korang Imbelis Silver hasil yang hari tu, dan kita letakkan dia bersama sebelah-sebelah lah, bukan sekali, sebelah-sebelah dengan mak dia. Mak dia masih ada ayah dia dah tak ada dah, mak dia masih ada. So tanpa berlengah lagi, jom kita tengok. Dekat sini saya nak tunjukkan dekat korang dua ni. Yang ini anak, yang ini ibu. So jom kita tengok. Dia pun dah flare dah bila nampak mak dia. Dia dah tak ingat dah muka mak dia. Dia tak pernah jumpa pun mak dia. Maklumlah bila dia orang dah keluar telur kan, betina kena asing. Jadi dia orang pada lahir tak pernah jumpa mak. Ni mak dia. Mak dia memang dah berusia lah. Mak dia dah berusia. Ini mak dia. Saya suka sebab kita boleh nampak ada warna je kan. Dia tak adalah kelabu aja betina ni. So dia ada colour. So mak dia bagus. Tengok, dia ada nampak, korang nampak kan, bintik-bintik silver nampak. So ni anak dia. Ni anak dia. Saya akan kahwinkan diorang. Cuma itulah, mungkin kita kena groom dulu si jantan ni. Sebab dari segi saiz kita boleh nampak, yelah betina ni dah tua, dah besar. So nampak bezanya. Dan anak ni masih muda lagi. So kita kena groom dulu. Mungkin kita kena groom size dulu. InsyaAllah. Tengok, korang tengok. Dari segi colour saya memang suka genetik Imbelis Silver ni, sangat-sangat bagus. Dan siapa-siapa customer yang dah beli pair dengan saya, InsyaAllah korang groom dulu. Sebab korang beli masih size lebih kurang macam ni, kecil sikit kan. So korang kena groom supaya insyaAllah pump size dulu supaya hasilnya lebih berbaloi lah. Sebab bila sebut pasal genetik ikan laga liar ni, bila dia ada darah liar ni, dia memang biasanya tak banyak lah telur dia. Okay, so ni dia jantan, ini betina. InsyaAllah kita nak besarkan dulu jantan ni, baru kita boleh pakai untuk breeding. So harapnya mak dia panjang umur lah. Saya memang nak pakai mak dia. Okay, so guys, tadi kita borak pasal inbreeding, kahwin sedarah. Tapi sebenarnya boleh je kita buat berbeza kan. Kita boleh cross, kita boleh outbreed. Dan bukan saja kalau macam ikan laga, kita boleh outbreed dengan Imbelis Silver orang lain, tapi kita boleh cross dengan ni guys, Imbelis original pun boleh. Sebagai contoh, kita ambil betina Imbelis Silver, kita kahwinkan dengan Imbelis original. Boleh. Kebiasaannya untuk Imbelis Silver ataupun Imbelis hybrid yang genetik dia dah okey, cross dengan wild, anak dia insyaAllah sekali try dah jadilah. Kalau macam kurang memberangsangkan, kita boleh inbreed lagi sekali. So ini kahwin ini dapat anak dia tu mungkin kurang memuaskan, tapi korang boleh cuba inbreed lagi sekali bagi F2. Dari segi genetik ni saya tak berani nak cakap lebih-lebih, sebab saya bukanlah orang yang berpengalaman. Cuma saya banyak belajar daripada rakan-rakan, perkongsian orang, dan juga apa yang saya belajar masa saya belajar sains dululah. Dan saya punya pengalaman breed tak banyak sangat. Ada beberapa spawn saja yang saya pernah inbreed banyak-banyak. Wild ni sebenarnya saya tak pernah lagi. Okay, so itulah dia insyaAllah. Korang stay tune je lah. Nantilah kita buat sharing lah pasal pasangan anak beranak yang bakal kahwin ini. Okay guys, jadi itu saja untuk video pada kali ni. Mungkin ada beberapa terms ataupun perkataan-perkataan yang korang kurang faham bila kita sebut pasal genetik ni. Lagi-lagi mungkin korang yang tak pernah belajar biologi ataupun dekat sains pun ada belajar juga kalau sains kat sekolah tu kan. Tapi kalau nak lebih mendalam, dia dalam subjek biologi lah. Jadinya insyaAllah kalau jadilah saya buat konten mengenai genetic inheritance, mungkin saya kena cari balik buku saya kena rujuk balik lecturer saya. Sebab yelah, lalang saya nak buat video, saya tak naklah buat video yang menyesatkan. Tapi itulah, bila saya buat video pasal tu nanti, saya takut korang salah faham. Sebab benda ni adalah teori, dia bukannya berdasarkan
kalau kita buat dia jadi macam tu. Sebab apa yang kita belajar dekat sekolah, dekat universiti, itu semua adalah teori dalam buku. Dan apa yang berlaku dalam buku tidak semestinya berlaku pada real life, okay? Sebab dia ada banyak faktor-faktor lain. Okay guys, so itu saja untuk video pada kali ini. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye, see you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.